Okay, hari ini kita belajar panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran odokon suatu objek akan berbeza mengikut arah pandangan. Okey, so panjang sisi dan saiz sudut ni akan berbeza. Okey, jika you pandang daripada arah yang berbeza. Okey, so mari kita lihat raja ini. Okey, saudara raja ini bila kita pandang daripada arah Z, iaitu kita pandang daripada atas ke bawah, okey, tengok apa akan berlaku. Okey, awak bayangkan bentuk ini awak dikemetkan daripada atas ke bawah. So, itu daripada bentuk V ni, pucu V ni awak kemetkan sampailah bawah sampai sentuh dengan sata ini. Okey, so dia sudah dikemetkan. Jadi awak akan dapati panjang sisi VB pun akan dikemetkan daripada atas ke bawah. So panjang sisi VC pun akan dikemetkan daripada atas ke bawah. Okey, kita tengok apa akan berlaku. Okay, VB ini ialah sisi condong, betul? Okey, bila dikemetkan dari atas ke bawah, tengok sisinya menjadi semakin pendek. Ini bermaksud sisinya sudah berubah. Okey, so panjang sisi VC pun sama. Okey, ini adalah garisan condong. Okay, bila dikemetkan, tengok panjang sisinya semakin menjadi pendek. Okey, so ini kita kata panjang sisi ni berubah. Okey, so panjang sisi yang berubah ialah panjang VB dan panjang VC. Okey, dia sudah dipendekkan berbanding dengan panjang sisi yang sebenar. Okey, sekarang kita lihat saiz sudut. Okey, saiz sudut VBA iaitu sudut ini, okey, dapati bila sudah dikemetkan saiz sudut ini pun sudah hilang. Betul? Okey, so kita lihat sudut yang kedua iaitu sudut VCA. Okey, sudut VCA ini bila dikemetkan daripada atas ni ke bawah, okey, saiz sudut ini macam sudah hilang. Okey, jadi dua sudut ini iaitu sudut VBA dan sudut VCA, okey, pun akan berubah. Okey, manakah yang tidak akan berubah? Okey, so kita lihat mana yang tidak akan berubah. Iaitu panjang sisi AC, AB dengan BC. Okey, kita lihat. Panjang sisi AC dia tetap sama di sini. Okey, kita pandang dari atas ke bawah, dikemetkan sampai sata mengufur ini, dia tetap di sini. Dia tidak berubah. Jadi panjang AC masih sama. Okey, sekarang kita lihat panjang AB. Panjang AB sama juga, okey, dia tetap di tempat yang sama. Okey, maka panjang AB pun sama, tetap. Okey, panjang BC sama juga, panjang BC dia tetap di sini. Okey, maka panjangnya tidak berubah. Okey, mari kita lihat dia punya unjuran otokon dipandang daripada arah Z. Okey, so ini adalah unjuran otokon dipandang daripada arah Z. Okey, didapati V, bila kita pandang dari atas ke bawah, kita nampak pucu V dulu, baru kita nampak pucu A, betul tak? Okey, jadi kita kena label V/A. Okey, so sekarang pucu di B hanya satu, okey, lepas tu pucu di C hanya satu. Bila kita pandang dari atas ke bawah. Jadi kita dapati panjang ini iaitu AB tetap sama. Panjang AC tetap sama 14 cm. Panjang BC pun sama juga 19.8 cm. Okey, so yang berubah hanya VB dengan BC. Okey, boleh faham? Okey, sekarang saya sudut apa yang tidak berubah? Okey, BAC tidak berubah. Sudut BAC, sudut BAC, iaitu sudut kat sini. Okey, tidak berubah. Okey, dia tetap sama. Okey, sudut ACB, ACB sudut di sini pun tetap sama. Kenapa? Sebab dia tidak bergerak. Okey, unjuran ortogonnya sama juga dengan bentuk asalnya. Okey, jadi satu lagi sudut ABC. ABC, saiz sudut ini pun tetap sama. Okey? Okey, bila kita pandang daripada arah Y, iaitu daripada kiri ke kanan. Okey, sisi apa akan berubah? Okey, kita lihat. Kita pandang daripada arah kiri ke kanan, maka kita akan bayangkan kita kemetkan pucu C ni ke sata mencangcang. Itu sampai sini. Okey, so pucu C ni sudah dikemetkan. Okey, ke sata mencangcang, maka VC dengan panjang sisi CB pun akan berubah. Okey, mari kita tengok. Okey, ini adalah panjang sisi VC. Okey, sisi yang condong. Okay, bila dikemetkan, tengok sisinya sudah menjadi pendek. Okey, sepanjang sisi BC pun sama. Bila dikemetkan dari kiri ke kanan, tengok panjangnya sudah menjadi pendek. Okey, jadi panjang sisi yang berubah ialah BC dan
BC. Okay, sekarang kita lihat saiz sudut pula. Okay, saiz sudut apa yang akan berubah? Okay, mari kita tengok. Okay, oleh kerana panjang BC sudah dipendekkan daripada tepan kiri ke kanan, maka saiz sudut VCA akan berubah. Okay, satu lagi. Panjang CB ini digemetkan daripada kiri ke kanan sampailah sini, maka sudut BCA, sudut di sini pun akan berubah. Okey, so ini adalah dua sudut yang berubah. Okey, ke manakah yang tidak akan berubah? Okey, so awak tengok unjuran otokon daripada arah Y. Okey, inilah unjuran otokonnya. Okey, bila digemetkan daripada kiri ke kanan, okey sampai ini. So kita tengok VB, panjang VB dia tetap sama. Okey. Kemudian panjang VA tetap sama. Panjang VA dia tetap sama. Okey, sama dengan 14 cm. Okey, panjang AB pun sama juga, AB. Okey, maka tiga panjang sisi ni tidak berubah, iaitu AV, AB dan VB. Okey, dia tetap sama. Okey, sekarang saiz sudut yang tidak berubah ialah apa? Saiz sudut AVB. So AVB kat mana? AVB. Dia tetap sama di sini. Dia tidak diubah. Okay, walaupun dia dikemetkan daripada kiri ke kanan. Satu lagi ialah sudut ABV. ABV. Okey, saiz sudut ni pun tetap sama. Okey. Okey, sekarang mari kita lihat okey beberapa contoh. Okey, so ini adalah satu raja yang diberikan. So kita lihat panjang PQ. Adakah panjang PQ ini saiznya akan berubah atau tetap sama bila dia dipandang daripada arah X, iaitu daripada kiri ke kanan. Okey, didapati panjang PQ, panjang sisinya akan berubah. Okey, bila dia dikemetkan ke sata ini. Betul? Okey, so iaitu panjang sisinya tidak sama, dia akan berubah. Okey, sekarang mari kita lihat panjang PQ yang kedua. Okey, so bila dipandang dari arah atas ke bawah itu daripada arah X. Okey, dia akan dikemetkan sehingga sata mengufuk ini, betul? Jadi panjang PQ tetap sama. Kenapa? Sebab dia masih berada di tempat yang sama. Jadi dia tidak berubah, dia sama sahaja. Okey, sekarang soalan 2. Okey, bila dipandang daripada arah X, daripada kiri ke kanan. Okey, jadi kita lihat panjang PQ ini. Okey, panjang PQ ini adakah panjang sisinya tetap sama ataupun berubah? Okey, panjang PQ ini akan, okey, awak bayangkan dikemetkan sehingga sata ini. Okey, maka kita andaikan sini ada satu lagi permukaan. Okey, dia dikemetkan sehingga sini. Okey, jadi panjang PQ daripada sini dikemetkan sehingga sata ini, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi pendek. Okey, dia akan menjadi pendek. Okey, jadi panjang PQ yang soalan 2 ini dia tidak sama dengan objek yang sebenar. Okey, dia akan berubah. Sekarang kita lihat panjang PQ. Okey, soalan 3. Panjang PQ ini bila dipandang daripada atas ke bawah. Okey, awak bayangkan dikemetkan sehingga di sata ini. Okey, jadi panjang PQ di sini, okey, panjang PQ di sini. Adakah panjang sisinya tetap sama? Ya, panjang sisinya tetap sama. Masa awak pandang daripada arah yang berbeza, awak boleh bayangkanlah adakah sisi itu berubah. Okey, jika dipandang dari arah yang tertentu. Okay, sekarang mari kita lihat beberapa soalan. Okay, soalan ini, pepecah telah diberikan. Penjorang otokon pun sudah dilukiskan. Soalan ini minta kita cari tepi yang panjangnya berubah dan sudut yang saiznya berubah. Okey, mari kita lihat bersama. So, soalan ini anak pandangnya daripada kiri ke kanan. So, arah pandangannya daripada kiri ke kanan. Jadi, kita bayangkan, okey, so satu raja ini, okey, satu objek ini awak dikemetkan sehingga sata mencang-cang ini. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, dikemetkan daripada kiri ke kanan. Okay, jadi kita akan nampak dia dikemetkan pada sata segi 4. Okay, apa akan berlaku? Okay, panjang TF ini adalah sisi condong. Adakah panjang ini akan berubah bila dipandang dari arah kiri ke kanan? Okay, so kita bayangkan dia dikemetkan sehingga daripada sata condong ini sehinggalah sata mencang-cang. Okey, jadi kita dapati sisinya sudah dipendekkan. Jadi panjang TF
Okey, sudah berubah. Sekarang kita lihat panjang PA. Adakah panjang PA ini akan berubah? Ya, okey. Sisi contoh ini bila dikemetkan sampai lasata yang belakang ini, okey, dia sudah dipendekkan jadi panjang PA juga berubah. Okey, sekarang kita lihat. Okey, so sisi ini QC. Adakah panjang QC ini berubah? Okay, bila dikemetkan daripada tepi ini sampai lasata yang belakang, okey, panjang QC masih sama. Okey, maka dia sama. Okay, panjang PB, adakah dia berubah? Panjang PB ini di depan dia mencangcang, garisan dia mencangcang. Bila dikemetkan sampai sata mencangcang, dia masih dengan panjang sisi yang sama. Okay, kita lihat panjang SE. Adakah panjang SE ini berubah? Tidak, dia masih sama. Kenapa? Sebab panjang S ini bila dikemetkan sampai ke belakang sata mencangcang, dia masih di tempat yang sama. Jadi SE panjang ini tidak berubah. Okay, kita lihat panjang BC. Adakah panjang BC ini berubah? Panjang BC ini bila dikemetkan ke belakang sampai sata mencangcang, okey, panjang BC sini bila dikemetkan di sini sampai sini dia masih dengan panjang yang sama, maka dia tidak berubah. Okey. So panjang PQ pun sama. Panjang PQ di sini bila dikemetkan sampai belakang, okey, lebih kurang di sini, sepanjangnya lebih sama, lebih kurang sama, tidak berubah. So hanya dua garisan ini sahaja berubah iaitu panjang TF dengan panjang PA. Okay, sekarang kita lihat saiz sudut. Okay, manakah sudut yang akan berubah? So, panjang PA berubah, maka kita lihat saiz sudutnya. Okay, di sini, iaitu PAB. Okay, sudut PAB ke sini adalah satu sudut yang condong, betul? Bila dikemetkan sampai lasata yang mencangcang, okay, sudutnya sudah berubah. Okay, daripada saiz sudut yang condong ke saiz sudut yang mencangcang. Okay, maka sudut PAB berubah. Okay, sudut apa lagi yang berubah? Okay, so ini panjang TF. Sepanjang TF sini ada satu sudut. So P panjang TFE. Okay, so ini sudutnya TFE juga berubah. Okay, daripada sudut yang condong sampai lasata yang mencangcang. So sudut TFE juga berubah. Untuk yang kedua, soalan yang kedua. Okay, ini adalah satu piramid. Betul? Okay, sekarang dia nak awak fikir. Okay, awak dikemetkan dari atas ke bawah. So sekarang dikemetkan, bucu V ni dikemetkan sampailah sentuh dengan sata mengufuk. Okay, sampai sini. Okay, dikemetkan. So bucu V ni sudah berada ke sata mengufuk. Okay, jadi tepi apa yang akan berubah? Ni pandang dari atas ke bawah, jadi V berada ke bahagian tengah. Okay, betul. So ini adalah bucu C, ini adalah bucu D, lepas B dan diikuti dengan A. Betul? Okey, so inilah unjuran otokonnya. Okey, so tepi apa yang akan berubah? So kita tengok panjang VC. Panjang VC inilah sisi contoh, betul? Bila dikemetkan dari atas ke bawah, okey, tengok sisi ni sudah menjadi pendek. Daripada VC yang sisi contoh ini menjadi sini. Okey, dia sudah menjadi pendek. Jadi VC adalah sisi yang berubah. Ada lagi? Ada. Okey, kita lihat panjang VB. Okey, panjang VB sisi ni contoh dia lebih panjang. Bila dia kemetkan dari atas ke bawah, dia hanya tinggal sini sahaja. Betul tak? Okey, maka VB pun panjangnya pun berubah. Ada lagi? Okey, kita lihat panjang VA. Panjang VA, okey, sisi condong juga. Okey, bila dikemetkan, dia hanya menjadi ini sahaja. Okey, daripada sini atas ke bawah. So dia menjadi sisi ini je. So dia sudah berubah. Okey. Jadi VA juga berubah. Okey, ada lagi, ada satu lagi iaitu panjang VD. Panjang VD ini, okey, sisi yang condong juga. Sekarang dia dikemetkan dari atas ke bawah, dia tingkat ini sahaja. So sisinya lebih pendek, menjadi pendek. Jadi VC pun berubah. Okey, boleh faham? Okey, so sekarang saiz sudutnya. Okey, mana satu saiz sudut akan berubah? So kita lihat VA. VA. Okey, D. Okey, VAD. Saiz sudut ini juga akan berubah. Okey, sebenarnya saiz sudutnya lebih besar. Bila dikemetkan sampai bawah, macam tak nampak saiz sudutnya, tengok. Okey, so ini sudut VAD berubah. Okey, apa lagi? Sudut,
Okey, panjang sisi yang berubah apa lagi? Okey, VB. Okey, VB. Okey, VBD. Okey, VBC ni. Okey, saiz sudut ini juga berubah. So kita tulis sudut VBC berubah. Okey, saiz sudut apa lagi yang juga berubah? Okey, iaitu sudut VCB. Okey, VCB saiz sudut ini. Okey. Bila dikemitkan, kita tak nampak. Tengok sudut ni sudah tak nampak. Jadi VCB juga berubah. Satu lagi iaitu sudut VDA. Okey, saiz sudut ini. Okey, yang last sekali. Bila dikemitkan dari atas ke bawah, dia sudah menjadi mengufut. Okey, macam tak nampak saiz sudutnya. Jadi VDA juga berubah. So ini 4 sudut ini akan berubah. Jadi awak mesti ingat bila pandang dari arah yang berbeza, maka panjang sisi dan saiz sudut mungkin akan berubah. Khas dia untuk sisi yang condong.